Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak. Hari ni adalah hari Jumaat, kelas PDPR kita yang pertama untuk minggu ini. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak semua sekali kita bacakan doa sebab kita harap kelas kita ni lebih diberkati lah ya. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, baiklah. Kita nak buat ulang kaji modul sebab dah lama kita tinggalkan modul ni sebab mengejar topik kan. Tapi tak apalah, kita slow sikit. Yang penting awak boleh buat modul cik. Jadi sekarang ni cikgu nak beri panduan. Okey, ni apa yang terdapat dalam buku awak. Okey, kita lihat sepatutnya anak-anak tahu Okay, dalam RBT kita sepatutnya mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh kementerian, iaitu anak-anak perlu tahu apa itu standard pembelajaran dan ataupun SP SP. Okey. Ni dia anak-anak perlu tahu ni Okay, apa tu SP iaitu standard pembelajaran dan apa itu TP iaitu tahap penguasaan. Okey. Jadi contohnya kalau dalam topik ni sepatutnya anak-anak kena tahu semua ni daripada TP1 sampailah TP6. Okey, contohnya kalau TP1 kalau anak-anak boleh mencapai ke tahap mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk, kalau anak boleh dapat ni, boleh capai ni, maka anak dapat TP1. Tapi kalau anak-anak tak boleh dapat yang ni, kira tak mencapai, jadi TP1 dah tak lulus dah. Tapi biasanya mustahil lah anak-anak tak tahu Okey, kemudian anak juga perlu tahu apa itu tahap penguasaan 2, iaitu di mana anak-anak mengenal pasti masalah yang dihadapi. Satu lagi, menjana idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah. Okey, kalau apa yang anak-anak pencapaian anak-anak di mana tu sepatutnya anak-anak tahu dan anak-anak pun boleh agak anak-anak boleh dapat yang mana, TP1 ke TP2. Begitu juga dengan TP3 iaitu merangka perancangan berdasarkan langkah pengurusan pelaksanaan projek dan satu lagi melengkapkan jadual kerja perancangan projek. Okey, untuk topik ini sebenarnya kita ada projek. Tapi nak buat projek tu anak-anak kena tahu daripada awal ni sampailah ke bawah ni. Memang kena tahu macam mana nak buat. That's why kalau tak tahu kena tanya. Tapi oleh kerana kita terikat dengan keadaan sekarang, so cikgu saya dan cikgu Rizal hanya boleh dapat bagi dalam bentuk teori. Anak-anak dikehendaki fahamkan dan jika ada soalan boleh tanya. Okey? Tentang projek yang akan kita buat, cikgu akan terangkan secepat mungkin lah kalau boleh, tapi kita tengok kepada keadaan macam mana. Okey, tapi awak semua kena buat lah sebenarnya sebab ada projek Okey, thank you Muhaimin. Alright Aziz, thank you. Okey, seterusnya. Okey. Jadi antara nilai-nilai yang anak-anak boleh dapat adalah sistematik, iaitu tentang perincian tugasan, kemudian prosedur dari segi masa, langkah kerja, kewangan, sumber manusia. Kemudian ada format format itu nanti akan ditunjukkan lah pada awak. Okey. Dan seterusnya di bawah ni apa yang ditulis tu? Kalau boleh baca. Penghasilan. Okey, penghasilan reka bentuk. Ya. Dengan betul. Okey. Lagi? Dengan baik. Sekejap cikgu. Dengan baik agar mencapai matlamat yang ditetapkan ini dapat dilakukan dengan pengurusan yang baik semula dan awal proses sehingga projek dapat disiapkan. Pengurusan projek melibatkan proses penentukan skop kerja, kos kerja dan tempoh masa pelaksanaan. Betul. Okey, thank you. Siapa tu? Aziz. Oh, Aziz. Okey, sebab cikgu tak nampak muka tu masalahnya tu. Okey, thank you Aziz. Right. Okey, thank you bagi kerjasama. Tolong baca. Okey, seterusnya.
kita lihat muka surat yang berikutnya, muka surat 13. Okey. Sebenarnya ni cikgu dah ajar kan? Cikgu Sana dan Cikgu Rizwan kan dah ajar, kan? Ya, cikgu. Jadi tibalah masa untuk kita jawab soalan lah. Okey. Baik. Sekarang kita masuk kepada SP 2.1.1 iaitu definisi pengurusan projek reka bentuk dan juga menjana idea reka bentuk. Okey, soalan yang pertama. Tandakan tik bagi maksud definisi pengurusan reka bentuk yang betul pada petak yang disediakan. Okey. Jadi, cuba tengok mana satu jawapan yang betul. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, betul tak semua? Ya, cikgu. Betul. Okey, kalau betul kita jawab macam mana? Kita tikkan. Tanda right. Okey. Alright, tanda right. Okey. Baik, seterusnya. Thank you. Okey, baik seterusnya. Di bawah tu latihan pemulihan. Tolong jawabkan tolong baca soalan nombor 1. Siapa boleh tolong? Saya. Okey, Antara berikut yang manakah cikgu? sambung. Berikut yang manakah merupakan aktiviti kerja yang terlibat proses kerja dalam pengurusan projek reka bentuk? A. Pengurusan projek reka bentuk. Ada skop kerja, ada kos projek, ada tempoh masa. Jadi jawapan dia A. Okey. Kalau awak bulatkan lagi cantik. Bulatkan macam tu Okey, seterusnya kejap Allahu Akbar. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, tolong seorang bacakan. Maklumat berikut menunjukkan perjalanan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey. Apa dia? B. Baca dulu. A. Menterbalikkan fungsi. Lepas tu? A. Menterbalikkan fungsi sesuai soalan. Objek. Menterbalikkan kedudukan. Okey. Jawapannya B. Jawapannya adalah B. Padankan jenis penjanaan idea itu dengan contoh kefungsian yang betul dan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Ni yang pertama ni, baju yang dipakai di bahagian luar sahaja tetapi diterbalikkan bahagian dalam. Ia berfungsi sebagai baju galis air. So, jawapannya adalah C. Ini C. Okey, seterusnya. Jalur apa tu? Gelang tu apa? Gelang. Jalur gelang boleh dikecilkan saiznya jika menjadi bendera yang jalur gemilang kan? Jalur gemilang tu barulah betul. Tu yang cikgu pelik tu. Jadi jalur gemilang boleh dikecilkan saiznya jika menjadi bendera yang dikibarkan pada kenderaan. Itu ialah Menukar saiz objek B. menukar saiz objek B. Okey, manakala tayar berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan jika diterbalikkan fungsi menjadi pasu bunga. So, itu jawapannya adalah A. Alright. Bagus Kalau ada murid yang dah jawab dan jawapan awak adalah betul, awak tikkan saja di hujung jawapan awak. Tapi kalau jawapan awak memang salah, pangkalkan sajalah dan tuliskan jawapan yang betul. Okay, awak kena jujur dengan diri sendiri. Alright? Boleh? Boleh cikgu. Cikgu Rizal baru nampak muka cikgu. Cikgu. Okay, thank you Muhammad. Okay, seterusnya. Okay. Menjana idea reka bentuk. Okey, situasi berikut menunjukkan keadaan di hadapan pintu. Ni pintulah Ni pintu. Keadaan pintu di hadapan pintu sebuah rumah semasa majlis hari jadi. Pernah tak awak tengok?
Tapi cikgu tak rasa ni pintu ni. Ini macam tingkap kan? Dia terletak di bawah tingkap. Kalau pintu dia kat bawah lagi ni dia macam dia dekat atas. Okey, tak apalah. Dia kata pintu. Okeylah pintu. So, berdasarkan situasi itu, anak-anak pernah nampak kan keadaan macam ni? Nampak. Okey, Nampak, okey. Cik. Baik, seterusnya. Berdasarkan ataupun situasi di atas ni, nyatakan masalah yang mungkin dihadapi oleh tetamu semasa mendapatkan kasut. So, apa agaknya yang berlaku? Pertukaran kasut. Tertukar kasut mungkin berlaku. Betul? Tulis saja. Tertukar kasut. Lagi? Apa lagi yang lain? Kasut terselerak. Kasut apa? Hilang kasut. Terselerak. Kasut berselerak. Sebab jadi kasut berselerak tu lah yang tertukar kasut. Tak jumpa kasut. Okey. Jadi anak-anak kalau awak jawab tadi dia tertukar kasut, kasut hilang, boleh. Itu boleh diterima. Betul lah tu jawapan dia. Jawapan dia lambat untuk mencari kasut. Lambat mencari kasut, ya? Tapi jawapan yang bagi tu dah okey lah tu. Kan, itu pun boleh diterima. Dan boleh tambah juga kalau kata ni terjatuh. Boleh, tambah terjatuh, boleh. Okey, so cadangan ni, cadangkan satu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Menyusun kasut. Kalau kasut still tak nak disusun sebab kalau tetamu datang, takkanlah kita nak kata, korang mesti susun kasut tau. Macam tu. Kita tak sopan kan. Jadi apa yang sepatutnya kita nak elakkan orang buat sepah-sepah macam tu. Ada jawapan? Reka bentuk lah, kena buat reka bentuk produk. Okey. So maksudnya membina ataupun membuat Okey. rak kasut. Nak tambah jawapan dekat situ. Ya, Cikgu Rizwan? Boleh juga tambah jawapan dia kalau kata nak sediakan reka bentuk beg kertas ke apa untuk simpan kasut. Nak letak beg kertas untuk simpan kasut. Boleh. Okey, betul juga. Apa-apa je lah kena hasilkan produk. Kalau kata susun tu kita tak hasilkan apa-apa. Betul. Buat sesuatu yang ada produk untuk kita buat. Betul. Okey. Jadi faham tak anak-anak jawapannya tak semestinya asalkan awak jangan jawab susun kasut, susun selipar, tak, itu bukan jawapan dia. Selain daripada tu yang melibatkan reka bentuk produk. Tadi Kekemasan lah. Untuk make sure kita dapat menyelesaikan kasut bersepah tadi tu, ya. Okey. Alright. Baik. Boleh faham ke ni? Boleh, cikgu. Okey. Alright. Thank you. Okey, seterusnya. C. Berdasarkan jawapan di 2B tadi, nyatakan 4 cara penjanaan idea reka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. 4 cara penjanaan idea. Dah belajar kan? Sebutkan satu. Hairi Safia. Arvin. Bagaimana kita nak menjana idea reka bentuk? Dah belajar kan topik yang lepas? Boleh senaraikan. 4-4 yang kita dah belajar dalam kelas tu boleh senaraikan. Okey, cikgu bagi clue menterbalikkan fungsi. Okey. Baru tadi bincang tadi. Yang kedua, apa dia? Menukar saiz objek. Ya, betul Syavina, menukar saiz objek. Yang ketiga, Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Cikgu dah sebut. Menterbalikkan kedudukan. Menterbalikkan kedudukan. Okey, yang ketiga. Yang keempat, Menukar saiz objek. menukar saiz objek. Sudah, Arvin? Meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya ke dalam bentuk produk. Okey, betul Nurul Istiqomah. Okey, tuliskan sekarang. Cikgu tunggu ya. Bagi cikgu masa seminit. Awak salin? Okey, kita bergerak kepada soalan yang berikutnya. Latihan pengukuhan.
Arahan jawab latihan berikut. Okey, jelaskan 4 perkara penting yang perlu anda tahu sekiranya anda dilantik sebagai ketua pengurusan projek. Cikgu Rizwan dah tuliskan jawapan dah kat situ. Okey, jelaskan 4 perkara penting yang perlu anda tahu sekiranya anda dilantik sebagai ketua pengurusan projek. Okey, apa dia? Soalan dia minta perkara penting yang perlu diketahui oleh seorang pengurus. Pengurus projek. Dia ketua projek tu maksudnya pengurus projek lah tu. Kalau dilantik sebagai pengurus projek, apa 4 perkara yang dia perlu tahulah? Yang dia perlu ada. Dia perlu tahu, dia perlu ada. Boleh tengok daripada buku teks. Kalau tak ni boleh tengok daripada buku teks. Sebagai pengurus, kena ada kemahiran lah untuk mengurus. Kena ada pengetahuan tentang projek tu lah. Okay, macam mana nak hasilkan. Kemudian ada menguruskan sumber. Okay, ada kemahiran menguruskan sumber. Dan juga perlu tahu teknik dan pelbagai bentuk aktiviti. Dapatkah anak-anak? Tak. Tak dapat. Sekejap sebab cikgu tak dapat yang betul ni. Yang pertama kemahiran. Okey, tuliskan jawapan. Yang pertama kemahiran. Yang kedua pengetahuan. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga menguruskan sumber. Yang ketiga menguruskan sumber. Yang keempat teknik dalam pelbagai bentuk. Teknik dalam pelbagai bentuk. Cikgu nak Nombor test apa? Ya. Nombor Teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti. Dengar tak Cikgu Rizam bagi jawapan? Teknik dalam pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk aktiviti. Okey, dapat